Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya Cikgu Nurul daripada SMK Taman Tasik. Hari ini Nurul akan membuat perkongsian amalan terbaik dalam pembinaan video pembelajaran. Di sini Nurul kongsikan pengalaman Nurul membina video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Filmora. Okey, tutorial yang Nurul tunjukkan ini berkaitan dengan asas ataupun basic sahaja berkaitan dengan aplikasi Filmora. Semoga video ini dapat membantu guru-guru di luar sana yang ingin membina video pembelajaran. Terima kasih. Record media melalui PC screen. Okey, seterusnya cikgu Nurul nak tunjuklah bagaimana kita nak record media daripada PC screen kita. Ada dua cara lah, sama ada nak nampak muka kita ataupun tak nampak muka kita. Jadi macam biasalah kita pergi ke file. Okey, lepas tu record media, lepas tu record from PC screen. Jadi di situ. Itu caranya. Okey, jadi seterusnya bila kita tekan tu dia akan keluar paparan seperti inilah. Okey, untuk pengetahuan cikgu, okey, tekan butang merah ni untuk memulakan rakaman. Okey, sekiranya cikgu nak wajah kita terpapar, okey, kita tengok dalam bahagian kamera ni. Okey, yang sini. Okey, kita tekanlah, kliklah record the camera stream, nanti kita akan lihatlah wajah kita di paparan ini. Okey, kalau tak nak, kita unticklah. Itu caranya. Okey, seterusnya kita tengok apa hasil dia. Okey, cara kita nak record PC screen bersama wajah sendiri. Seperti yang saya tunjuk di sini, kita tekan file. Kita terus pergi ke record media, record PC screen dan kita tekan. Okay, nanti akan nampak wajah kita seperti yang saya tunjuk kat sini lah. Ada wajah Nurul kat sini. Okey, contoh, kita buka kita punya slide. Okey, ini slide kita. Kononnya kita nak terangkan cara-cara penyelesaian ni kepada murid-murid bersama dengan wajah kita. Tengok, kita boleh drag gambar kita lah, kita nak bawa ke mana-mana. Okey, contohnya Nurul buka slideshow. Okey, slideshow dah ada. Okey, jadi sekarang kita boleh, untuk pengetahuan cikgu, kita boleh laraskan kebesaran kita punya paparan ni lah. Okey, sekarang kita kalau nak besar macam ni, kalau besar macam ni tak nampak lah kan kita punya slideshow. Jadi kita kecilkan lah. Okey, kita kecilkan, contohnya nak kecilkan macam ni. Oh, nak letak sudut di bawah ni lah. Contohnya. Jadi kita pun jalankanlah seperti biasa kita punya slideshow. Okey, sambillah kita menerangkan kepada murid-murid. Contohnya, kita pun teruslah cakap. Seperti contoh, matematik tambahan tingkatan 4, latihan di dalam buku teks, latihan intensif 7.1, soalan 2. Teruslah kita pergi. Lepas tu kita teruslah conteng-conteng ajar. Okey, itu contoh kalau kita nak rakam tanpa muka kita. Okey, contoh kalau bukan tanpa muka kita, maaf. Kalau kita nak rakam bersama muka kita. Okey cikgu, bagaimana pula kita nak edit video daripada rakaman PC screen kita? Okey, contohlah kalau rakaman PC screen, Nurul buat soalan-soalan untuk video penyelesaian, soalan-soalan dalam buku teks ataupun latihan-latihan soalan berformat lah. Contohnya, ni slide Nurul, ni slide soalan apa, ini soalan dia. Contoh ni soalan 2, ini soalan dia. Ni soalan 3, ni soalan dia. Jadi Nurul akan rakam, proses rakaman tu daripada soalan yang pertama sehingga habis, sehingga selesai. Jadi rakaman kita akan jadi panjang lah. Kalau tersalah pun tak apa cikgu. Kalau tersalah kita padam je. Dan kita cakap balik. Sebab nanti mana yang salah tu kita boleh cut dan buang. Kita boleh delete nanti. Okey, contohlah. Okey, Nurul dah record. Okey, kita dah sediakan yang saya tunjuk tadi lah. Kita dah record kan. Ni hasil rakaman dia. Okey, nanti bila cikgu stopkan recording tu nanti, automatic recording tu akan berada di kawasan import sini. Automatic Okey, jadi jom. Kalau boleh, ada intro dengan outro, masukkan dulu intro dan outro. File, import media file. Okey, baru masukkan intro dengan outro. Okey.
Okey, kalau macam ni Nurul suka dulu bercakap, lepas tu baru intro. Contoh Nurul masukkan, bila Nurul masukkan, semua video yang kita rakam tu dekat sini daripada soalan 1 sampai soalan 8. Tapi macam ni, kita right click. Okey, tak perlu rotate lah. Adjust video boleh, remove background noise, mana tahu ada bising-bising. Oh, nak kuatkan suara boleh. Kita macam biasa drag naik atas. Okey, Nurul tak 12 lah contohnya. Okey, di sini cikgu. Okey, dekat sini kita tengok dekat mana starting video kita. Okey, rasanya di sini kot. Kita tengok betul ke tak. 2 soalan lah. Oh, data ni. Ini cikgu boleh drag tau. Nak besar lagi, nak bagi nampak. Ini pendek kan. Kita drag time frame ni, ini boleh panjangkan. Kalau kita panjangkan, kita boleh nampak lagi lah. Dekat mana lokasi kita bermula bercakap. Okay. 8. Okay, jadi kat sini kot. Okay. Latihan intens. Okay, saya drag balik. Sini. Okay, gunting. Saya tak nak sini. Saya delete. Okay, lepas tu saya play. Latihan intensif 7.2 soalan 8. Saya tekan pause. Okay. And then saya tekan gunting. Saya masukkan intro. Okay, macam tu. Okay. Jadi macam biasa nak letak transition. Saya pilih dissolve. Okay, saya drag lagi besar bagi nampak. Kita tengok hasil dia. Okey, murid. Okey, kita baca dengan berhati-hati maklumat yang diberi. Okey. Contohnya dulu nak video ni satu soalan satu video. Sebab kita nak pendek-pendek supaya senang untuk murid-murid lihat lah. Dan tengok kan. Okey, jadi kita tengok sampai bila kita punya video ni. Kalau macam ni Nurul ada tersilap tulis ke ni? Mana ni? Ni banyak ni kan? Apa benda ni sebenarnya? Okey, jadi di sini tak ada apa-apa. Jadi kat sini cikgu akan tahulah dekat mana kita tersilap, kita boleh buang lah. Okey, kita tengok drag sampailah soalan 8 ni habis. Okey cikgu. Ini soalan yang ke-9. Ini soalan 8 kan? Okey, kita tengok sampai mana. Selesai. Tekan sini, dah selesai. Okey, saya letak gunting, ambil yang kanan, delete. Jadi terus pergi ke media balik. Okey, dan saya tekan outro. Okey. Lepas tu transition. Nak bagi cantik. Okey. Saya tak nak transition yang terakhir ni, saya padam. Saya ambil transition ni, saya bawa ke kiri. Okey, selesai. Jadi seperti biasa export, apa tajuk, soalan 8 contohnya. Okay, lepas tu pastikan save tu dekat mana kita punya folder. Okay, setting pun saya tetap memilih setting seperti ini 1280.720 and then export. Itu sahaja prosesnya cikgu. Okay. Lepas tu kita, itulah selesai lah. Lepas itu kita buat repeat perkara yang sama. Contohnya soalan 8 dah selesai. Okay cikgu, pergi ke media balik. Dekat bawah ni bahagian edit kita padam balik semua. Okey, media input ni masih media yang sama. Tadi kita record soalan 8. Saya nak soalan 9 pula. Kita masih masuk yang sama lah sebab semua soalan berada dalam rakaman ni. Jadi kita teruslah pilih soalan 9 balik. Soalan 9. Mana soalan 9? Contoh ni soalan 9. Jadi okey. Jadi ni soalan 9. Jadi saya tak nak soalan 8 tapi kita dengar dulu kat mana? Dekat sini. Latihan okey, jadi saya pergi kat sini, saya kuatkan sikit. Okey. Okey, soalan 8 saya tak nak, tekan gunting, pergi kiri, delete. Jadi kita dah bermula dengan soalan 9. Latihan intensif 7.2 soalan 9. Okey, pause and then saya nak masukkan intro. Macam tu. Dan kita ulanglah proses yang sama. Okay, inilah contoh sedikit bagaimana saya edit video rakaman PC screen saya yang tanpa muka saya. Okay, terima kasih cikgu. Diharapkan dapat membantu. Seterusnya, bagaimana kita ingin mengedit video yang telah kita rakam melalui telefon. Okey, pertama sekali kita mesti dah pindahkan semua rakaman video tu ke dalam laptop kita lah.
dan cikgu-cikgu kena tahu dekat mana lokasi yang cikgu simpan. Okey, sebagai contoh, okey, macam mana kita nak masukkan di dalam ruangan import ni, kawasan ini import media. Kita pergi ke file. Okey, kita terus pergi ke import media, import media files. Jadi kita kena tahu dekat mana kita simpan. Okey, contohnya saya savekan rakaman video saya di sini. Okey, dalam folder yang memang saya dah siapkan. Okey, kalaulah cikgu nak certain video sahaja yang diingini untuk edit, untuk digabungkan, pilih macam ni lah. Kita pilih nak ni ke, okey, control, kita select, control select. Tapi kalau kita nak semua, kita pilih semualah. Control all ataupun klik satu-satu. Lepas tu kita tekan open. Okey, bila kita tekan open, okey, kita yes, okey. Seterusnya cikgu, semua video yang kita dah rakam melalui telefon, okey, dia dah masuk dalam kawasan media, import media. Okey, jadi yang pertama adalah seperti yang saya tunjukkan ketika dalam PowerPoint saya tadi. Di sini, ini adalah kawasan di mana gambaran yang akan kita lihatlah hasil kejadian. Yang ini kawasan yang kita nak edit, ini hasil kejadian, macam tu. Jadi, kalaulah cikgu ada video intro dan outro, okey, kita pun boleh masukkan juga. Okey, video intro dan outro saya buat dalam Intro Maker, dalam aplikasi Intro Maker. Nanti cikgu boleh Google lah. Okey, di sini file, kita cara yang sama nak import media files. And then saya carilah ke mana saya simpan intro dengan outro saya. Oh, kat sini. Jadi saya select dua-dua dan saya masukkan. Okey, jadi di sini cikgu. Okey, jadi di sini, okey, dah ada. Okey, saya nak masukkan intro dulu. Saya pergi ke intro ni, saya tekan tambah. Jadi intro tu sudah masuk ke kawasan yang kita nak edit lah, yang ada time frame ni. Okey, lepas itu kita nak masukkan rakaman yang pertama. Okey, kita kena tahulah mana satu rakaman yang awal, yang akhir yang kita nak masuk lah. Selalunya bila Nurul record melalui telefon, selalunya recording yang pertama adalah video yang pertama. Jadi bila kita masukkan dalam laptop, memang dia dah bagi nombor kat sini. Kita ambil nombor yang terdahulu. Okey, sini dah masuk. Dah masuk. Kalau cikgu tekan dekat intro ni, tengok kawasan hijau. Bila kita tekan hijau ni, kawasan intro, maksudnya kita nak edit intro. Kalau kita tekan bahagian sebelah kanan ni, maksudnya kita nak edit video yang kita masuk tadi. Okey, kita tengok dalam ruangan paparan, cikgu tengok, oh kenapa terbalik ni? Okey, terus pergi ke bawah semula tempat edit ni, kita klik dekat dia dan right click akan keluar seperti ini. Kita pilih rotate. Tekan rotate sehingga keadaan video di paparan yang kita nak lah. Saya tekan sekali. Okey, dah. Okey, ni kecil cikgu. Okey, maksudnya nanti paparan yang sebenar akan kecil macam ni. Okey, kalau lepas tu kita kena drag lah. Kena drag supaya paparan yang dilihat sama besar. Sama besar dengan skrin. Akan sama besar skrin laptop kita tadilah. Okay, kita pilih size screen tadi 16:9 16:9. Dia punya ratio. Okey, dah siap. Okey, dah besar. Okey, kita klik sekali ni. Okey, lepas itu cikgu, kalau cikgu tengok kat sini ada garis biru ni, kalau nampak bentuk tangan ni, kalau kita tekan dan drag, berarti kita nak kuat ke rendah, kuat ke tak kuat kita punya sound. Okey, contohnya saya letak sekejap ya, saya letak 8.5 lah, sebagai contoh. Jadi dekat sini hasil gabungan dia. Okey cikgu, saya tolak ke hujung sini. Jadi yang garisan merah ni pun kita boleh gerak-gerakkan, yang bentuk gunting ni. Okey, kalau kita stop kat sini, kalau kita play dia akan bermula dekat mana kita stop. Okey, kalau kita nak stop dekat sini, nanti dia akan paparkan dekat mana kita stop di bahagian edit. Okey cikgu, sekarang ni antara gabungan dua ni, okey, kalau kita nak ada transition, okey, tekan transition. Okey, pilih mana-mana, nak fade ke, dissolve ke, ada banyak lagi. Contohnya saya pilih dissolve ni, okey. Cikgu nampak inilah dissolve tadi. Dissolve tadi kita boleh
letak dekat intro ataupun kita boleh letak dekat video rakaman ataupun kita boleh share dua-dua macam ni. Kalau Nurul kita letak, kita contoh buat kat tengah-tengah Okay, jom kita tengok apa hasil dia. Okay. Pembahagi tembereng garis. Okey murid-murid, dekat sini kita tekan pause kat sini lah. Jadi cikgu nampak lah tadi hasil gabungan intro dengan video pertama tadi dia ada dissolve. Okey, kalau kita tak nak intro tu ada dissolve tu, transition tu kita tolak ke bahagian video. Okey, lepas tu transition ni kita boleh nak panjang ke nak pendek. Kalau nak pendek cikgu tekan kat dia, cikgu drag kat sini. Ni kecil sikit je. Macam tu. Contohlah. Okey, seterusnya cikgu, kita dah masuk video yang kedua. Okey, nak masuk video yang kedua, pastikan kita dah masuk video yang pertama. Okey, kalau kita nak masukkan video yang kedua, pastikan lambang gunting ni bukan berada di tengah-tengah, dia mesti paling hujung. Okey, bawa je kawasan ni, cikgu nampak ni, ambil je titik hijau ni, tolak sampai habis. Okey, jadi gunting ni dah kat last di yang terakhir. Kita pergi ke media semula, ini media. Okey, tekan. Lepas tu kita masuklah video kedua, tambah. Okey, jadi kat sini jom kita tengok gabungan. Ni video pertama, ini video kedua. Bila tekan video kedua, tengok, oh terbalik. Kita ulang balik proses yang sama. Right click, rotate. Okey, lepas tu kita besarkan kita punya paparan. Okey, besarkan paparan kita. Okey, selesai. Okey, jadi, nak kuatkan. Okey, sama, kita drag balik. Drag. Okey. Okey, di sini contohnya untuk bahagian transition tu, kalau cikgu nak share antara video pertama dengan video kedua, cikgu drag saja. Berada di tengah-tengah. Okey, contohnya kita nak gambar gunting tu dekat sini, kita tolak je sikit kat sini, cari balik. Terlepas pula. Sini. Okey, kita tengok hasil. wujudkan nisbah. Okey murid-murid, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu. Okey, itulah contohnya. Okey, contohnya cikgu nak masukkan semua video, masukkan semua video lah. Kita ulang langkah yang sama sehingga habis. Okey, ulang balik. Pastikan bila kita masuk rakaman yang seterusnya, pastikan yang hijau ni paling hujung, gunting kat paling hujung baru kita masuk. Contohlah setakat ini saja saya nak gabungkan video. Last kali saya nak letak outro. Tambahkan outro. Jadi kat sini pun dekat tekan outro, saya pun boleh masuk transition balik lah. Saya ambil dissolve. Okey, kalau kat sini cikgu nampak dekat outro ada dua transition ni. Saya tak nak yang kanan ni, saya tekan, saya delete. Lepas tu, saya tak nak dekat outro, saya pindahkan pada video yang terakhir ni. Okey, jadi hasilnya, okey, saya nak pendeklah sikit dia punya transition, saya kecilkan sikit. Okey. Gitu. Itu contoh intro dan outro video. Okey, sekiranya dah lengkap lah, kita gabung dah ni, dah siap lah ni. Okey, edit pun sudah. Okey, kita pergi ke export. Ni export, kita tekan export. Okey, name. Name tu maksudnya nama video kita lah. Contohnya nama video Nurul 7.1 tembereng garis. Okey, lepas tu save tu. Dekat sini cikgu kena pilih lah. Dekat mana cikgu nak save. Pastikan cikgu tahu kat mana. Dekat data ke, dekat mana-mana lah. Mana-mana folder yang cikgu nak lah. Okey, cikgu save. Lepas tu setting. Setting sebenarnya kalau cikgu pilih dekat resolution ni, lagi besar setting kita, lagi cantik dan lagi berat untuk kita compile, lagi lama proses untuk compile video tu. Okey, yang encoder ni selalunya kita ambil MPEG-4 ni. Okey, resolution ni selalunya Nurul pilih 1280 darab 720 sahaja. Yang lain ni automatik, biarkan. Kita tekan OK. Last kali export yang kedua ni. Kita tekan je export. Okey, ini menunjukkan proses compile video kita lah. Compile project kita. Jadi dekat sini kalau dia dah siap, cikgu boleh cari dekat mana yang cikgu save tadi, kat folder mana yang cikgu save.
dekat time remaining ni menunjukkan berapa minit lagi proses compile ni nak siap. Macam tu lah. Kalau lagi besar video kita lagi lama. Okey. Jadi dekat sini video saya duration dia dekat sini 10 minit. Kalau 10 minit macam ni lah lambatnya. Tengok kepada komputer lah, macam laptop Nurul macam slow sikit je, agak slow lah. Okey. Okey, itu contoh kita nak menggabungkan video melalui rakaman telefon. Okey, seterusnya Cikgu Nur nak tunjukkan pula bagaimana kita nak edit video hasil daripada rakaman Google Meet. Okey, jadi Cikgu tahulah Google Meet tu rakaman tu kita download kan. Jadi kita masukkanlah seperti biasa file, import media. Okey, import media file dan kita kena tahu dekat mana kedudukan yang kita download tadilah. Okey, contohnya Nurul pun dah simpan di bahagian sini. Nurul tahu kat mana kedudukan dia. Okey, ini adalah hasil daripada rakaman Google Meet. Okey. Lepas itu Nurul pun nak masukkan intro dengan outro seperti biasa file, import media file. Okey, cari dekat mana kita save kan intro dengan outro. Okey, kita masukkan. Okey, seterusnya kita masuk intro. Kadang-kadang ada juga cara intro dia tak masuk yang first tau. Dia bercakap dulu. Lepas tu baru dia intro. Contohnya. Okey, contohlah Cik Nurul nak bercakap dulu baru intro. Nurul masukkan dulu video rakaman Google Meet. Okey. Okey, dekat sini. Okey, selalunya rakaman Google Meet ni kita akan banyak potong lah sebab ini mula-mula kita nak tunggu student masuk. Okey. Jadi Nurul tengok balik. Okey, sekejap Nurul right click. Okey, ada lagi satu, bila kita right click dekat video tu, kita boleh adjust video. Okey, cikgu nampak remove background noise. Kita boleh tekan lah kalau kita nak kurangkan mana-mana noise yang kita dengar. Kita cuba play dulu. Dia jawab, tak apa, tak ada masalah. Okey, kalau cikgu berpuas hati dengan suara tu, tak perlu tambah. Kalau tak, kita nak tambah sikit lah. Contohnya cikgu, saya nak tambah sampai 8.5. Okey, jadi kita cari dekat mana start bermula kelas kita tadi. Sekejap ya. Rumah tu, okey, sebab sini kot. Terbaru, iaitu koordinat geometri. Okey. Okey, hari ini kita saya nak cari kat mana ucapan pertama saya. okey, berbahagia di rumah tu, okey, sebab apa? Okey. Jangan saya teruskan je. Okey, kita teruskan ya. Okey, terima kasih. Okey, okey, saya tahu dekat sini starting saya. Kita tengok dekat sini. Okey, kat sini starting ucapan saya. Saya tekan gunting ni, saya pergi sebelah kiri, saya tak nak yang sebelah kiri tu, saya delete. Okey, saya play balik kat sini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid yang tersayang. Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat. Okey, berbahagia di rumah tu. Okey, sebab apa berbahagia? Sebab dapat buat latihan ACMAT dengan banyak. Ciwah. Okey, hari ini kita akan masuk chapter baru, iaitu koordinat geometri ataupun geometri koordinat. Okey, pembahagi tembereng garis adalah subtopik yang pertama. Tekan terus nak stop. Contohlah ada salah satu cara lah, kita tak nak intro dulu. Habis cakap, saya tekan gunting, saya masukkan intro di tengah-tengah. Macam tu. Itu pun boleh cikgu. Okey, jadi contoh topik yang pertama. Ada iklan sikit. Jadi kepada dia macam kat TV lah kan, tengah-tengah cakap stop sekejap iklan, lepas tu masuk balik. Macam tu. Jadi kat sini pun kita boleh masuk transition tadilah. Tekan transition. Kalau kita nak pilih fade pula. Pilih fade. Okey. Jadi kat sini kita tengok macam mana hasil dia. Jadi kepada sesiapa yang panjang kan. Kalau panjang kita pendekkan lah. Macam tu. Tapi Nurul kurang minat sikit fade. Nurul suka di soft ni. Tekan, masukkan di soft. Tapi kita pendekkan. Okey. Okey. Okey cikgu, selain daripada tu, kalau cikgu tak nak resolve, kita boleh pilih cube. Tengok apa hasil kalau kita pilih cube. Cikgu tengok macam mana hasil dia.
Jadi kepada sesiapa yang cantik juga kan? Okey, terserah lah dekat cikgu. Okey, masing-masing punya pilihan. Okey, seterusnya. Okey, kalau untuk Google Meet ni kadang-kadang bila kita tanya student, kita drag sahaja gunting ni. Kadang ada yang tersalah ke ataupun nak tunggu student jawab tu lama. Kita tengok kat sini. Ni apa benda ada kat sini? apa nak jawab? Lama sangat kan? Kalau kita tak nak ambil masa yang lama, Nurul drag gunting tu, pergi dekat sini, tekan, Nurul tak nak yang kosong ni. Pergi dekat sini, tekan gunting, pilih yang kita tak nak ni, yang hijau ni, and then kita delete. Jadi dia bersambung. Kita tengok hasil sambungan dia. Nak jawab? Okay, siapa nak jawab? Titik C. Macam itulah contohnya cara kita nak buang. Okay, mana yang kita tak nak. Okay, last sekali. Okay, last sekali. Okay, ni dah habis ni. Ni dah habis. Kita nak buang. Dah sudah tak ada dah. Sekejap ya. Okay, kita tengok kat sini. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okay, kalau kita nak stop kat sini, tekan stop lah macam biasa. Pause. And then tekan gunting. Kita tak nak yang sebelah kanan tu. Tekan and then kita delete. Last sekali kita nak outro. Pergi kat media. Tekan media. Pilih outro. Macam tu. Nak transition. Boleh. Tekan dekat situ. Transition. Nak cube. Boleh cube. Jadi saya nak satu je. Yang last ni saya tak nak. Saya delete. Tapi yang cube ni saya nak dalam video rakaman Google Meet. Saya bawa ke kiri lah. Jom kita tengok hasil. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Macam tu. Jadi seperti biasa cikgu, kita nak compile, kita export. Okay, type video kita. Okay, contohnya PDPR online form 4 hari kita letak 12 Ogos. Contohnya save tu pun kita kena tahu kat mana kita save lah. Okay, and then setting, selalunya Nurul milih setting ni lah 1280720 MPEG. Okay, dan okay. Dan akhir sekali kita tekan export yang kedua. Tengok saya punya video ni durationnya 58 minit. Tengok keadaan kat sini, dalam masa 20 minit selesai. Contohnya kita biarlah. Okey, itulah contoh bagaimana Nurul edit video PDPR ataupun video melalui Google Meet. Okey cikgu, begitu saja tutorial ringkas berkaitan dengan aplikasi Filmora. Memang asas saja, basic saja yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran supaya video ini dapat membantu cikgu di luar sana dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.